Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan analisis rantaian nilai pengurusan kos pembekal dan pelanggan berdasarkan teknik pengurusan berasaskan aktiviti. Saya Nur Atira binti Muhammad Rejab dan saya akan mulakan dengan ringkasan bab. Okey, analisis rantaian nilai ini berada di bawah bab yang kedua iaitu strategi perekonomian pengurusan ataupun strategic management accounting. Lepas ni saya akan sebut sebagai SMA. Di bawah tajuk SMA ini terdapat 6 subtopik iaitu kerangka kerja dan teknik-teknik SMA. Yang kedua, SMA dan strategi perniagaan. Yang ketiga, pengurusan berasaskan aktiviti. Yang keempat, analisis nilai tambah ataupun dalam bahasa Inggerisnya Value Added Activity (VAA). Yang kelima adalah analisis rantaian nilai Value Chain Analysis dan yang terakhir adalah pengurusan rantaian pembekal. Untuk dua subtopik yang pertama ni, kita dah belajar dengan doktor kerangka kerja dengan teknik dan juga strategi perniagaan. So kita dah tahu strategi perniagaan yang ada dalam bab ni. Ada 5 iaitu strategi Generic Michael Porter, Mike Casino, Porter 5 Forces, Boston dan juga Blue Ocean Strategy. Jadi untuk melaksanakan strategi ini secara berkesan, kita perlu ada pengurusan stakeholder ataupun pengurusan pihak berkepentingan secara berkesan terlebih dahulu. Jadi di situlah perlunya kita buat analisis rantaian nilai ni. So sebelum kita masuk kepada analisis rantaian nilai, kita nak tengok dulu apa maksud rantaian nilai. So bila sebut rantaian, dia mesti ada satu cycle ataupun satu kitaran. Bermula daripada consumer ataupun pengguna membuat permintaan dan seterusnya tidak akan menempah bahan mentah daripada pembekal, seterusnya kepada pengilang, seterusnya kepada pengedar, peruncit dan balik kepada pelanggan. Jadi dia akan mewujudkan satu kitaran bermula dari pelanggan kepada pelanggan balik. So rantaian nilai ni fokusnya adalah untuk meningkatkan value, customer value ataupun nilai kepada pelanggan. Jadi kita tengok maksudnya secara formal dulu. Rantaian nilai adalah satu kumpulan aktiviti ataupun kegiatan dalam sesebuah perusahaan yang melakukan aktiviti mereka bentuk, memproses, memasarkan dan menghantar produk kepada pelanggan. Dan dia juga disokong oleh aktiviti selepas jualan. Diperkenalkan oleh Michael Porter pada 1985. Dan dalam analisis dalam rantaian nilai ni ada dua kumpulan aktiviti yang utama iaitu kumpulan aktiviti utama dan kumpulan aktiviti sokongan. Okey, tadi kita dah tengok maksud rantaian nilai. So sekarang kita nak masuk kepada analisis rantaian nilai. Analisis rantaian nilai itu adalah alat analisis strategik yang digunakan firma untuk mengenal pasti aktiviti utama dan sokongan yang dapat pertama, menambah nilai kepada pelanggan iaitu customer value. Yang kedua, dapat mengurangkan kos. Dan yang ketiga adalah untuk melihat hubungan syarikat dengan pembekal, pelanggan dan firma lain dalam industri. Yang ni yang kita cakap untuk menguruskan hubungan dengan pihak berkepentingan tadi. Okey, seterusnya masuk kepada, tadi kita cakap ada aktiviti utama dan aktiviti sokongan. Jadi aktiviti utama ni ada 5 iaitu inbound logistik ataupun logistik masuk. Yang kedua adalah operation ataupun operasi. Yang ketiga adalah outbound logistik ataupun logistik keluar. Dan yang keempat adalah marketing and sales, pemasaran dan jualan. Dan yang terakhir adalah servis. Servis ni macam tadi, servis lepas jualan. So untuk aktiviti support aktiviti ataupun aktiviti sokongan, kita ada procurement atau perolehan, teknologi development, pembangunan teknologi, pengurusan sumber manusia dan firm infrastructure. Jadi kita akan tengok satu persatu logistik masuk. Bila sebut logistik masuk ni, dia melibatkan bahan mentah, maka masukan ataupun perolehan, penyimpanan ataupun semua yang berkaitan dengan bahan mentah dibawa masuk ke dalam firma kita. Kemudian bahan mentah tersebut dibawa kepada operasi. Operasi maksudnya penukaran input kepada output. Di sini operasi akan tukarkan bahan mentah kepada produk siap ataupun produk separa siap. Seterusnya adalah outbound logistik ataupun logistik keluar. Logistik keluar ni dia sama macam logistik masuk tapi dia melibatkan keluar. Dia penyimpanan, penghantaran,
production atau produk siap kepada pelanggan. Seterusnya marketing and sales ataupun pemasaran dan jualan adalah kita nak meletakkan produk tu ke pasaran. Maksudnya segala aktiviti yang melibatkan peletakan produk di pasaran dan kepada customer lah, kita menghantar kepada pelanggan. Dan akhir sekali servis. Servis ni kebanyakannya berkaitan dengan servis selepas jualan. Misalnya kalau kita jual laptop, so kita bagi tempoh warranty. Kalau laptop tu rosak dalam tempoh 6 bulan ke macam tu, boleh datang balik, kita akan tukar spare part dia ke macam tu. Okey, seterusnya kita akan tengok aktiviti sokongan, iaitu perolehan tadi yang melibatkan bahan masuk. Iaitu bila melibatkan bahan masuk, maksudnya kita berurusan dengan pembekal. Jadi antara aktiviti di bawah perolehan adalah menguruskan hubungan dengan pembekal, membuat perjanjian pembelian, berunding untuk mendapatkan harga yang lebih rendah supaya kita boleh jual kepada pelanggan dengan harga yang rendah juga. Seterusnya adalah teknologi development, pembangunan teknologi atau R&D. Di sini maksudnya kita buat teknologi baru dan menghasilkan produk juga menggunakan teknologi tersebut. Seterusnya adalah pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia maksudnya kita menguruskan tenaga kerja di dalam syarikat. Antara contohnya ialah pengambilan pekerja, dia melibatkan pengurusan tenaga kerja di dalam syarikat lah, semua aktiviti yang berkaitan dengan tenaga kerja. Dan akhir sekali adalah firm infrastructure. Firm infrastructure ni dia melibatkan pengurusan aktiviti harian, daily operation syarikat. Okey, seterusnya kita akan tengok 3 fasa analisis rantaian nilai. Ada 3 fasa, iaitu yang pertama huluan ataupun upstream, yang kedua adalah operasi ataupun operation, dan yang ketiga adalah hiliran ataupun downstream. Huluan melibatkan pembangunan produk dan hubungan firma dengan pembekal, manakala operasi pula melibatkan penyediaan produk bagi firma pembuatan dan juga penyediaan servis bagi firma yang membekalkan perkhidmatan. Dan yang terakhir iaitu peringkat ketiga, hiliran ataupun downstream, adalah hubungan firma dengan pelanggan. Bila sebut dengan pelanggan, maksudnya dari proses penghantaran, dari proses servis lepas jualan, semua tu yang berkaitan dengan pelanggan. So untuk huluan dan hiliran ataupun upstream dengan downstream, dia juga disebut sebagai pengurusan rantaian bekalan dan juga pengurusan hubungan pelanggan. Seterusnya akan disambung oleh Hidayah. Okey, saya Hidayah bin Allah binti Osman. Saya akan menerangkan pula bahagian analisis rantaian nilai dibahagikan kepada 2 hubungan, iaitu hubungan dalaman dan bahagian hubungan luaran. Okey, seperti yang kita dapat lihat, hubungan dalaman melibatkan pengurusan di dalam firma dan luaran melibatkan pihak luar daripada firma. Okey, dalam fungsi dalaman melibatkan 4 langkah berikut. Yang pertama adalah kenal pasti rantaian nilai dalaman. Dekat sini pihak pengurusan kena kenal pasti, contohnya struktur, prosedur dan operasi firma. Yang kedua adalah kenal pasti aktiviti strategi, iaitu antaranya seperti mengenal pasti ciri-ciri produk yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah kenal pasti kos kepada aktiviti, dan yang keempat adalah memperbaiki pengurusan aktiviti rantaian nilai, seperti menyingkirkan kos-kos yang tidak membantu dalam meningkatkan kelebihan daya saing. Dan untuk fungsi luaran, rantaian nilai melibatkan pihak luar daripada firma. Fokusnya adalah kepada pengurusan kualiti produk. Kalau dalaman, fokus kepada kualiti produk. Okey, kat situ perbezaan dia. Dan komunikasi antara pihak dalaman dan pihak luaran adalah sangat penting kerana pembuatan keputusan dalam sesuatu aktiviti dapat mempengaruhi atau memberi kesan kepada aktiviti yang lain. Sebagai contoh, kalau tadi kawan saya ada terangkan sikit tentang aktiviti utama dan aktiviti sokongan. Sebagai contoh, dalam aktiviti sokongan kita ada perolehan. Pembuatan keputusan dalam perolehan dapat memberi kesan kepada aktiviti utama yang lain. Sebagai contoh, aktiviti operasi. Perolehan bertanggungjawab dalam membeli produk yang berkualiti, kerana keputusan tersebut akan mempengaruhi operasi seperti kos operasi, kos pemeriksaan, dan secara tak langsung memberi kesan kepada kualiti produk.
Okey, kita teruskan kepada ini adalah kaedah rantaian nilai luaran. Yang pertama adalah integrasi menegak. Integrasi menegak adalah strategi memperluaskan tahap kawalan ke tahap pengeluaran yang berbeza. Kat sini, okey, strategi di mana firma memperoleh operasi perniagaan dalam pengeluaran yang sama. Firma dapat mengawal bekalan, pengeluaran dan pemasaran. Okey, dekat sini firma boleh pilih untuk sama ada memilih untuk integrasi ke belakang ataupun integrasi ke depan. Kalau tadi kita ada dengar upstream dengan downstream. Sekiranya firma memilih untuk membuat integrasi ke belakang, ia melibatkan pengambil alihan aktiviti huluan yang lebih dekat kepada pembekal. Okey, kalau firma memilih untuk integrasi ke hadapan, firma memilih untuk lebih dekat kepada pelanggan, iaitu memilih untuk bahagian fasa hiliran. Okey, integrasi menegak membolehkan kawalan aspek kritikal rantaian bekalan dibuat seperti penyumberan bahan mentah atau pengedaran barang siap untuk meningkatkan kemudahan, kecekapan dan keberkesanan pengeluaran. Selain itu, firma juga dapat mengurangkan risiko kerana tidak perlu mengharapkan kepada pihak lain. Untuk integrasi mendatang, strategi di mana syarikat memperoleh, menggabung atau mengambil alih syarikat lain dalam rantaian nilai industri yang sama. Juga dikenali sebagai strategi pertumbuhan. Sebagai contoh tadi, penggabungan, pengambil alihan ke atas pesaing. Di Malaysia, contohnya adalah Telekom mengambil alih Celcom, RHB Bank mengambil alih Sime Bank dan Kok-E Bank. Okey, kesan strategi ni antaranya adalah peluang untuk memonopoli dalam sesuatu industri, dalam sesuatu lokasi kerana tanpa sebarang persaingan. Yang seterusnya adalah perkongsian strategi. Perkongsian strategi dapat membantu meningkatkan keuntungan. Itu yang objektif dia, dan meningkatkan kesedaran jenama dan menarik pelanggan sasaran. Organisasi melaksanakan usaha sama dengan agensi lain dalam sesuatu projek ataupun dalam sesuatu usaha sama tanpa perlu mewujudkan satu organisasi yang lain. Okey, sebagai contoh, kalau sekiranya sebuah syarikat tempatan mengadakan usaha sama dengan syarikat antarabangsa, dari sini syarikat tempatan dapat belajar, mendapatkan pengalaman pengurusan di luar negara dan secara tak langsung mengurangkan risiko gangguan dan penyalahgunaan dari negara luar. Okey, daripada perkongsian strategi juga, keupayaan cemerlang kedua-dua firma akan membawa kepada keuntungan yang lebih tinggi lah. Contohnya, Microsoft membuat usaha sama dengan Intel mewujudkan Wintel. Dekat sini, Microsoft dengan Intel adalah merupakan syarikat pesaing dalam satu industri yang sama. Tapi kerana mereka nampak manfaat yang lebih dengan membuat usaha sama, mereka berusaha sama dan Microsoft memfokuskan kepada software dan Intel memfokuskan kepada hardware. Okey, rantaian nilai dan rantaian bekalan. Apa beza dua ni? Okey, menurut Prof Makro Corona, rantaian nilai dan rantaian bekalan adalah saling berkait dan mereka sebenarnya adalah sama dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Yang membezakannya adalah rantaian nilai rantai dilihat daripada perspektif pelanggan dan rantaian bekalan dilihat daripada perspektif pembekal. Kejayaan rantaian nilai dalam proses perniagaan mencapai matlamatnya adalah apabila proses pelaksanaan produk dan perkhidmatan dalam aktiviti utama dan sokongan memberi nilai tinggi berdasarkan kehendak dan persepsi nilai kepada pelanggan dari perspektif kacamata mereka. Namun sebenarnya isu ini penting dalam konsep nilai dalam perniagaan ini, dan
adalah merujuk kepada persoalan apakah sebenarnya pelanggan inginkan terhadap ciri-ciri dan penyampaian sesuatu produk dan perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahir bin Syarin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ABM ataupun lebih dikenali sebagai pengurusan berasaskan aktiviti. So ABM ini digunakan untuk membuat pengurusan strategik di mana ia adalah untuk menentukan kos yang terlibat. Okey, seterusnya. Okey, first kali kita kena tahu pasal ABC, iaitu pengekosan berasaskan aktiviti, di mana dalam ABM ianya juga terdapat ABC. So, apa itu ABC? ABC merupakan kaedah yang digunakan untuk mengambil pasti kos-kos yang terlibat dalam migrasi itu. ABC ini adalah kaedah yang diinovasikan daripada kaedah tradisional, di mana dulu syarikat memakai kaedah tradisional untuk menentukan kos-kos diorang. Tapi sekarang kaedah ABC ini lebih banyak digunakan oleh syarikat-syarikat sekarang. Kerana apa? Sebab ABC ini kaedah dia lebih tepat dalam pengiraan kos. Seterusnya dia lagi mudah dan lebih orang cakap dapat menentukan kos mana yang bagus, kos mana yang tak bagus. Okey. Lepas tu kita akan tengok pada aktiviti dan kos setiap aktiviti dan seterusnya agihan kos. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam membangunkan sistem ABC. Langkah yang pertama iaitu langkah mengenal pasti sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. So untuk mengenal pasti sumber-sumber dalam menentukan kos ni, kita kena tahu dulu apa benda barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk itu. Contohnya kita nak buat laptop. So dalam laptop tu ada contohnya ada motherboard, ada keyboard dan lain-lain lagi. So kita kena kenal pasti dulu apa benda komponen yang terlibat dalam menghasilkan seunit laptop. So dalam menentukan sumber, dia ada 4 tahap aktiviti, iaitu yang pertama adalah aktiviti peringkat unit, aktiviti tahap unit, di mana aktiviti ini digunakan untuk mengenal pasti kos-kos yang terlibat dalam setiap unit yang dihasilkan. Iaitu sebagai contoh, kita nak buat coklat. Okay, coklat tu dia ada beberapa jenis coklat. Sebagai contoh, coklat strawberry, durian, mango dan lain-lainnya. So untuk menghasilkan coklat, setiap jenis coklat itu kita perlu buat seunit dia punya kaedah dia, cara-cara membuat dia. Sebab okey, yang kedua adalah aktiviti tahap kelompok, di mana aktiviti tahap kelompok ini adalah satu kelompok yang telah ditetapkan. Okey, sebagai contoh, dalam dalam untuk menghasilkan coklat kita menggunakan 1 kilo serbuk koko. So dalam 1 kilo itu kita dah boleh target dah berapa coklat biasa yang boleh dihasilkan. Itulah maksud aktiviti tahap kelompok. Aktiviti tahap kelompok ini juga banyak digunakan untuk menentukan cost overhead yang terlibat. Yang ketiga adalah aktiviti tahap produk, iaitu dekat sini kita akan membeli barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk itu. Ataupun dekat aktiviti ini juga kita akan cuba mengubah suai suatu produk itu untuk menjadi lebih baik, supaya produk yang kita hasilkan betul-betul berkualiti. Yang ketiga adalah aktiviti kemudahan, iaitu aktiviti ini bukan untuk menentukan kos atau apa-apa, tapi dia digunakan untuk fasiliti bangunan itu sendiri. Contohnya macam keselamatan para pekerja, lepas tu bayaran gaji atau penyelenggaraan mesin yang digunakan. Alright. Seterusnya langkah kedua adalah dengan menetapkan kos sumber kepada aktiviti, iaitu firma sepatutnya memilih suatu aktiviti itu untuk menentukan apa dia punya kesan terhadap berdasarkan dia punya kos dan kesan dia. Maksudnya kalau macam kos yang dikeluarkan itu tinggi, so dia nak kesan terhadap apa benda yang dikeluarkan kos tu, maksudnya dia nak suatu karya yang baik. Okey. Lepas tu contohnya saya bagi bilangan jam pekerja. Maksudnya kalau macam banyak pekerja yang melakukan OT ataupun kerja lebih masa, so maksudnya suatu majikan itu mesti
mesti memastikan pekerja itu melakukan kerja dia dengan baik. Lepas tu maksudnya dia tak buat OT tu secara duduk saja ataupun bayar kaki saja. Alright, ataupun dari segi pembayaran gaji, kalau macam majikan tu bayar lebih kepada pekerjanya, so dia akan memastikan pekerja itu lebih mahir ataupun lebih arif tentang suatu perkara itu. Yang ketiga adalah penggunaan bahan yang berkualiti mampu menghasilkan produk yang berkualiti. So setiap firma itu untuk menghasilkan produk yang berkualiti haruslah memilih sumber-sumber bahan yang berkualiti. Maksudnya tak boleh beli sumber-sumber bahan mentah yang murah-murah ataupun yang tidak berkualiti. Sebab apa? Sebab untuk menaikkan nama syarikat, kita perlu menghasilkan suatu produk yang betul-betul berkualiti bagi menjamin kita punya pelanggan selalu membeli. Alright. Yang seterusnya, langkah ketiga adalah untuk menetapkan kos aktiviti kepada objek kos. Dekat langkah ketiga ni kita mengumpulkan segala kos yang terlibat daripada langkah satu tadi. Lepas tu kita akan membuat jumlah kos yang terlibat dalam menghasilkan suatu produk itu. So dekat situ kita akan dapat mengira keuntungan ataupun kita menganggarkan keuntungan yang bakal diperoleh sekiranya produk kita dapat terjual. Alright. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan ABC, iaitu yang first, macam saya cakap tadi, iaitu pengukuran keuntungan yang lebih baik. Maksudnya kaedah ABC ini dapat menentukan produk mana. Bila kita gunakan kaedah ABC ini, kita akan dapat menentukan produk mana yang berkualiti. Contohnya ada dua produk A dan produk B. Produk A lebih banyak dibeli oleh pelanggan dan produk B lebih kurang dibeli oleh pelanggan. So dengan menggunakan kaedah ABC ini, kita mampu melihat produk mana yang lebih banyak digemari oleh pelanggan. So produk itu kita akan lebih banyak menghasilkan daripada produk B itu. Yang seterusnya adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Iaitu ini pembuatan keputusan lebih baik ni adalah membantu pihak pengurusan itu sendiri untuk menambah baik nilai produk itu sendiri. Yang ketiga adalah memperbaiki ataupun menambah baik proses. Yang ini kita akan melihat cara-cara pembuatan produk itu sendiri. Di mana kalau macam ada cara yang lebih mudah ataupun kita tidak perlukan menggunakan mesin untuk menghasilkan produk itu, so kita akan pakai buruh untuk melakukan pekerja yang untuk melakukan satu produk itu sendiri. Supaya apa? Supaya dengan menggunakan buruh ni dapat menjimatkan kos daripada segi elektrik dan lain-lain. Yang keempat adalah memudahkan perancangan, iaitu buruh dapat membuat anggaran kos untuk belanjawan dan perancangan masa hadapan. Dan yang sekali adalah mengenal pasti kos bagi kapasiti yang tidak digunakan. Adalah sebagai contoh mesin-mesin yang tidak digunakan. Sebagaimana saya cakap tadi, kalau ada produk yang tak perlu dihasilkan, so mesin itu tidak perlu untuk disimpan dan boleh dijual supaya kos kapasiti itu dapat dikurangkan. Next. So saya dah terangkan daripada cost dimension kepada object cost untuk kaedah ABC. Lepas itu saya akan menerangkan kepada Awan untuk menerangkan bahagian ABM dengan lebih mendalam. Saya Nurul Syafali Hazali dan saya akan menerangkan berkaitan dengan urusan berasaskan aktiviti. Berdasarkan rajam proses dimensi, dapat dilihat bahawa penggerak analisis akan berkaitan dengan aktivitas dan seterusnya dibuat dengan pengukuran prestasi. Pengurusan berasaskan aktiviti dilaksanakan dengan menguruskan sumber dan aktiviti untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagaimana pihak-pihak pengurus menguruskan sumber-sumber adalah dengan melaksanakan analisis nilai rantaian bagi mengelakkan sebarang pembaziran dari segi sumber. Dan bagaimana pihak pengurusan menambah baik produk ataupun perkhidmatan mereka adalah dengan melaksanakan dengan analisa nilai tambahan.
Dan pengurusan berasaskan aktiviti juga dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kebersaingan dan keuntungan. Bagaimana syarikat nak kekal bersaing dalam pasaran adalah dengan memperkenalkan produk mereka dan mengekalkan nama mereka di dalam pasaran supaya terus dikenali oleh pelanggan. Bagi meningkatkan kebersaingan dan keuntungan mereka, alat yang boleh dilaksanakan adalah analisa keberuntungan pelanggan. Yang mana dengan melaksanakan analisa keberuntungan pelanggan ini, mereka dapat mengenal pasti pelanggan-pelanggan utama mereka yang memberikan keuntungan yang signifikan kepada syarikat. Seterusnya, secara umumnya, pengurusan berasaskan aktiviti dilaksanakan dengan menggunakan maklumat pengurusan aktiviti untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kelancaran proses dan aktiviti dalam penyediaan produk ataupun perkhidmatan. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan kelebihan pelaksanaan pengurusan berasaskan aktiviti. Yang pertamanya, dengan melaksanakan pengurusan berasaskan aktiviti ini, syarikat dapat mengenal pasti langkah untuk meningkatkan aktiviti perniagaan ataupun syarikat, di mana pihak pengurusan dapat mengenal pasti bahagian-bahagian aktiviti-aktiviti yang kurang memberikan impak pada proses penyediaan produk. Di situ mereka boleh mengambil langkah dalam mempertingkatkan tahap penyediaan produk mereka. Sebagai contoh, mereka melaksanakan analisa nilai rantaian, makanya mereka boleh melihat kekurangan dalam sesuatu aktiviti penyediaan produk itu dan boleh mengambil langkah untuk mengurangkan kelemahan aktiviti itu tersebut. Yang seterusnya adalah dengan melaksanakan pengurusan berasaskan aktiviti ini, syarikat dapat mengurangkan kos aktiviti perniagaan ataupun syarikat, di mana pihak pengurusan dapat mengenal pasti aktiviti utama dalam penyediaan produk dan juga aktiviti sokongan dalam penyediaan produk. Maka bagi aktiviti sokongan yang tidak memberikan nilai tambah kepada syarikat ataupun pelanggan, aktiviti sokongan ini mungkin boleh dibuang, makanya dapat mengurangkan kos penyediaan produk dan sudah tentunya dapat merendahkan harga jualan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Seterusnya, pelaksanaan pengurusan berasaskan aktiviti ini juga adalah untuk meningkatkan nilai tambah kepada pelanggan. Dengan melaksanakan analisis nilai tambah, sudah tentunya ianya akan memberikan kelebihan kepada pelanggan, makanya produk tersebut akan mendapat sambutan. Seterusnya adalah jenis-jenis pengurusan berasaskan aktiviti, di mana terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah pengurusan strategik berasaskan aktiviti dan yang keduanya adalah pengurusan operasi berasaskan aktiviti. Bagi pengurusan strategik berasaskan aktiviti, lebih menekankan kepada kelancaran ataupun kecekapan operasi dalam menggunakan sepenuhnya aset pada kos yang rendah. Bermaksud dalam menyediakan produk pada tahap yang lancar, mereka lebih menekankan kepada mengutilisasikan sepenuhnya penggunaan sumber ataupun aset dalam penyediaan produk. Antara alat yang digunakan dalam pengurusan strategik berasaskan aktiviti adalah analisa aktiviti, proses peningkatan perniagaan, pengurusan kualiti menyeluruh dan pengukuran prestasi. Bagi pengurusan operasi berasaskan aktiviti, pihak pengurusan lebih fokus kepada aktiviti yang sewajarnya dilaksanakan dalam operasi. Di dalam melaksanakan pengurusan operasi ini, pihak pengurusan akan melihat kepada aktiviti utama dan aktiviti sokongan dalam penyediaan produk. Pihak pengurusan akan menghapuskan aktiviti-aktiviti sokongan yang tidak memberi nilai tambah kepada produk ataupun kepada pelanggan bagi mengurangkan kos penyediaan produk ataupun perkhidmatan. Dalam pengurusan operasi berasaskan aktiviti ini, pihak pengurusan
lebih memfokuskan kepada pelanggan-pelanggan utama mereka yang memberikan keuntungan signifikan kepada syarikat. Antara alat yang digunakan bagi pengurusan operasi berasaskan aktiviti ini adalah analisa keuntungan pelanggan dan juga analisa nilai rantaian. Secara ringkasnya, pengurusan berasaskan aktiviti ini adalah untuk meningkatkan operasi dalam penyediaan produk dan dalam masa yang sama adalah untuk mengurangkan kos dengan menggunakan maklumat-maklumat pengurusan berasaskan kos. Sekian. Okay, Assalamualaikum. Saya Fatin Hazari binti Abdul Talib. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis nilai tambah. Okay, next. Okay, analisis. Okay, ini adalah analisis aktiviti. Analisis aktiviti terbagi kepada dua, iaitu analisis aktiviti bernilai tambah dan aktiviti tidak bernilai tambah. Okay, first sekali saya akan terangkan apa itu aktiviti tidak bernilai tambah. Okay, menuju kepada slide. Aktiviti tidak bernilai tambah adalah aktiviti yang tidak menyumbang kepada produk atau proses dan dianggap sisa dan boleh dihapuskan dari proses tersebut. Okey, secara kasarnya aktiviti tidak bernilai tambah ni tidak menyumbang apa-apa faedah kepada perniagaan. Oleh itu, jika proses tersebut wujud dalam perniagaan, dia akan menyebabkan kerugian ataupun tidak akan memberi apa-apa kesan kepada perniagaan. Okey, saya bagi satu contoh. Contohnya dalam pengeluaran produk yang dah ada SOP. Okey, kemudian syarikat tu dia nak masukkan proses review dan approval. So, sebabkan ada proses ni, dia akan melambatkan masa dan akan menambahkan kos dalam perniagaan. Lepas tu bila dia dah buat ni, dia tak memberikan apa-apa kebaikan pun dalam perniagaan untuk produk akhir lah. So, jadi syarikat tu dia boleh hapuskan proses review dan approval tersebut. Okey, untuk aktiviti tidak bernilai tambah ni, terdapat beberapa langkah yang kita boleh kenal pasti apa tu aktiviti tidak bernilai tambah. Andai kata dia gagal salah satu atau semua langkah ini, so kita akan anggap dia adalah aktiviti tidak bernilai tambah. Okey, untuk poin yang pertama, langkah mengubah item ke arah penyelesaian. Okey, contohnya perniagaan ni dia buat perniagaan manufacturing. Okey, lepas tu dia nak tambah baik produk dia supaya jadi lebih bagus. So perniagaan tu dia akan upah seseorang ni untuk buat research. Lepas tu last sekali tak ada hasil pun. So dia gagal nak buat perubahan. Jadi upah yang dia buat tu adalah pembaziran. So dia akan dianggap sebagai aktiviti tidak bernilai tambah. Okey, langkah kedua ni pula, langkah itu dilakukan dengan betul pada kali pertama, bukan langkah pengembalian semula atau reward stack. Contohnya, perniagaan manufacturing tu dia nak memperkukuhkan item line. Jadi dia pun bangunkanlah sistem pengesanan yang rupanya dia tak berkesan pun walaupun dah cuba banyak kali. So jadinya syarikat ni sepatutnya membuat penambahbaikan better sekali terus berjaya. So tu baru betul. Kalau tak, dia akan membazir dan itu dianggap aktiviti tidak bernilai tambah. Okay, langkah terakhir adalah customer care, iaitu sanggup membayar untuk langkah yang perlu dilakukan. Contohnya, dia dah tahu usaha yang dilakukan tu tak berjaya, tapi dia perniagaan tu dia nak dia keluarkan duit juga untuk buat usaha tu yang dia tahu memang tak akan berjaya. So pembaziran yang berlaku tu dianggap aktiviti tidak bernilai tambah. Okay, seterusnya adalah aktiviti bernilai tambah. Secara kasarnya, aktiviti bernilai tambah ni adalah satu usaha penambahbaikan yang memberi kesan secara terus kepada pengguna akhir ataupun penambahbaikan kepada produk atau servis. Okey, contoh kalau dia memberi kesan terus kepada pengguna akhir ialah dengan melakukan penambahbaikan periman barang, ambil order secara sistematik atau apa sahaja penambahbaikan yang boleh meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh untuk kalau memberi kesan terus kepada produk atau servis ialah dengan melakukan penambahbaikan dari segi perekonomian HR, filing segala dokumen, order bekalan secara sistematik atau apa-apa
yang boleh dilakukan sebagai penambahbaikan. Ataupun dari segi contoh lain, saya boleh bagi contoh saya membuat bisnes tailor. Okey, aktiviti nilai tambah yang boleh saya buat adalah dengan membuka kelas jahit. Okey, kalau contoh lain kita tengok iPhone. Dulu iPhone dia satu kamera, lepas tu dia update, dia tambah baik kepada iPhone 7 Plus, 8 Plus, bila dia dua kamera, iaitu mempunyai portrait effect. Okey, lepas tu yang terbaru dia update kepada 3 kamera, itu iPhone 11. Dia tambah satu lagi kamera, itu wide camera. Itu adalah contoh untuk aktiviti nilai tambah. Okey, next. Okey, seterusnya kita tengok kepada objektif analisis tambah nilai. Okey, untuk objektif pertama, untuk mengenal pasti dan menghapuskan kos tersembunyi yang tidak memberi nilai tambah kepada pelanggan. Okey, contohnya, bila kita buat aktiviti nilai tambah, secara langsungnya kita akan tengok seluruh perniagaan kita, keseluruhan proses perniagaan kita. Jadi, masa kita lihat keseluruhan proses perniagaan kita pasti akan jumpa satu proses yang tak sepatutnya ada dan patut dihapuskan. Jadi, sebab tu kena ada proses aktiviti tambah nilai. Untuk objektif kedua, mengurangkan proses yang kompleks dan kesilapan. Untuk objektif kedua ni, maksudnya bila kita dah tahu ada sesuatu benda yang mampu membuatkan perniagaan kita menjadi lancar dan lebih efektif secara kondusif, jadi kenapa kita perlu menghabiskan tenaga dan masa untuk membuat sesuatu yang lain. Okay, untuk objektif yang terakhir pula adalah supaya proses putaran menjadi lebih efisien. Okay, dari objektif ini mestilah dia akan jadi lebih efisien kerana apabila kita membuat aktiviti nilai tambah ni, company tidak perlu menghabiskan tenaga, masa dan wang. Tapi company ni dia kena ingat apa saja yang dia buat, dia perlulah ambil tahu tentang keadaan ekonomi semasa. Okey, seterusnya, ini adalah aktiviti nilai tambah. Aktiviti nilai tambah ni diterbagi kepada dua, iaitu aktiviti bernilai tambah tinggi dan aktiviti bernilai tambah rendah. Okey, untuk kedua cara ini, kita perlu lihat dari segi objektif dan perspektif syarikat, di mana apa yang dia sanggup buat untuk perniagaan dia. Kiranya apa fokus sebenar sesebuah syarikat untuk dia pilih sama ada buat aktiviti bernilai tambah tinggi atau aktiviti bernilai tambah rendah. Okey, untuk aktiviti bernilai tambah tinggi, dia lihat maksudnya dia meningkatkan nilai sesuatu produk atau servis kepada pelanggan dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Jika ia dihapuskan, dia akan mengurangkan nilai sesuatu produk atau servis kepada pelanggan. Contohnya, kita boleh bagi sebuah syarikat penyiaran yang cuba untuk meningkatkan rating dan juga jumlah penontonnya. Jadi apa yang perlu dibuat adalah dengan membuat satu tulisan yang bermakna ataupun isi kandungan yang ingin disiarkan, dirancang dan disusun mengikut episod atau topik supaya penontonnya rasa lebih menarik dengan rancangan yang akan disiarkan mengikut hari atau minggu. Ataupun cara terakhir, dia boleh merancang susunan sesuai isu yang bakal disiarkan supaya penontonnya boleh mengikuti satu demi satu daripada isu tersebut. So, kalau syarikat penyiaran tu dia tak buat aktiviti tambah nilai ataupun dia hapuskan proses tu, kemungkinan objektif yang dia nak untuk naikkan rating dan jumlah penontonnya tak akan tercapai dan boleh menyebabkan penonton dia lari ke siaran lain. So dia tak akan tengok siaran dia orang lah. Okey, untuk aktiviti bernilai tambah rendah ni pula, dia menggunakan masa, sumber atau ruang tetapi dengan kadar yang sedikit untuk memuaskan pelanggan. Jika ia dihapuskan, akan mengurangkan kepuasan pelanggan ataupun kepuasan berada dalam keadaan yang sama. Jadi penghapusan atau pengurangan aktiviti nilai tambah rendah akan mengurangkan kos. Okay, macam contoh syarikat penyiaran tadi, dia buat sesuatu proses yang dimana tidak terlibat pun dengan untuk meningkatkan rating dan jumlah penonton. Maknanya dia buat sesuatu penambahbaikan yang tak ada kaitan dengan tambah untuk tingkatkan rating dan jumlah penonton. Macam contoh, dia agikan pekerja dia untuk buat satu projek atau kerja yang memang sebenarnya kerja tu boleh buat
satu atau dua orang atau tiga mengikut kepahian kerja pula. Okay, next adalah contoh aktiviti bernilai tambah dan aktiviti bernilai tambah tinggi dan aktiviti bernilai tambah rendah. Ini adalah yang tadi yang saya explain kat penyiaran tu. So, ini adalah contoh aktiviti bernilai tambah tinggi dan contoh aktiviti bernilai tambah rendah. So, itu sahaja penerangan tentang analisis nilai tambah daripada saya. So, sini saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Saya Aisyah Izabel Imam Azwan. Seterusnya saya akan masuk kepada analisis keberuntungan pelanggan ataupun CPA, Customer Profitability Analysis. Analisis keberuntungan pelanggan ini adalah satu kaedah menganalisis yang mana kita alihkan fokus daripada produk kepada pelanggan. Kalau masa sebelum ni kita buat analisis macam contohnya ABC ataupun Activity Based Costing, pembuatan berasaskan aktiviti, kita lebih kepada bagaimana sesuatu produk tu dihasilkan, kos-kos yang terlibat dengan produk. Tapi dalam analisis kali ini kita akan belajar macam mana nak buat analisis yang berkaitan dengan kos-kos yang terlibat dengan pelanggan. Contohnya penghantaran, kos yang berkaitan dengan tempahan dan sebagainya. Okey, objektif ataupun tujuan analisis ini dilakukan adalah yang pertama sekali mengenal pasti pelanggan yang banyak memberi keuntungan. Apabila syarikat dapat mengenal pasti golongan ataupun kumpulan pelanggan ini, syarikat dapat membuat aktiviti perkhidmatan ataupun strategi pemasaran bergantung kepada kumpulan pelanggan tersebut. Contohnya, kalau syarikat dapat mengenal pasti kumpulan pelanggan yang kurang menguntungkan, mereka dapat menukar strategi pemasaran ataupun aktiviti perkhidmatan mereka bagi menyesuaikan, bagi menjadikan ia sesuai dengan kumpulan pelanggan tersebut. Seterusnya, memperkenalkan produk dan servis yang membawa keuntungan. Yang seperti yang kita tahu, nilai pelanggan ini dapat ditingkatkan dengan membuat inovasi produk ataupun kos yang kurang ataupun lebih rendah. Jadi, syarikat dapat membuat produk atau servis atau kita lebih sesuai katakan sebagai inovasi lah untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Dan akhir sekali, dengan analisis ini, syarikat dapat mengambil tindakan yang sepatutnya untuk menarik pelanggan dan meningkatkan keuntungan syarikat mereka. Seterusnya, saya akan terangkan kelebihan dan kekurangan analisis kali ini. Analisis keberuntungan pelanggan ini. Okay. Bagi kelemahan ini adalah lebih terjadi kepada syarikat-syarikat yang tidak mempunyai sistem yang bagus di syarikat mereka ataupun sistem yang selari untuk setiap jabatan, kerana apabila mereka tidak mempunyai satu sistem yang kukuh, ia akan mengakibatkan pengumpulan data tidak tepat, dan apabila pengumpulan data itu tidak tepat, ia akan menyebabkan kekangan dalam mengira kos untuk setiap segmen. Hal ini akan menyebabkan syarikat tersebut akan menyebabkan analisis ini kurang berkesan kepada strategi syarikat tersebut. Seterusnya, analisis ini hanya fokus kepada keuntungan tahunan semata-mata. Jadi, keuntungan tahunan itu tidak akan mencerminkan keuntungan pada tahun yang akan datang. Jadi, ia adalah kekurangan kepada syarikat itu sendiri. Seterusnya, bagi kelebihan pula, sudah semestinya dengan analisis ini syarikat dapat meningkatkan keuntungan mereka kerana mereka dapat melakukan strategi yang lebih baik, yang lebih berkesan kepada perniagaan mereka. Mereka juga dapat memahami kos-kos sebenar bagi setiap segmen pelanggan. Mereka dapat mempunyai cara untuk mengenal pasti kumpulan pelanggan yang bernilai kepada perniagaan. Jadi apabila mereka dapat mengenal pasti kumpulan pelanggan yang menguntungkan dan kurang menguntungkan, mereka dapat melakukan sesuatu yang lebih strategik kepada kumpulan ini. Dan akhir sekali, mereka juga dapat meningkatkan kuasa pembuatan keputusan yang strategik dengan menyediakan maklumat yang berguna untuk keputusan berkaitan pelanggan. Ini adalah lebih kepada bahagian pengurusan syarikat. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian teknikal untuk analisis keberuntungan pelanggan. Dalam analisis keberuntungan pelanggan ini, kita akan mengambil kira dua elemen, iaitu kos dan juga hasil. Seperti yang kita tahu, untung itu datangnya daripada hasil dan kos. Jadi dalam analisis keberuntungan pelanggan ini, kita akan mengambil kira
kos dan hasil yang terlibat daripada pelanggan itu sendiri. Jadi kita akan masuk kepada contoh soalan yang boleh menggambarkan situasi sebenar. Okey, untuk kita buat analisis keberuntungan pelanggan ni, pertama sekali kita kena mengenal pasti kos-kos dan mengklasifikasikan kos-kos yang terlibat itu. Yang pertama berdasarkan customer unit level cost. Customer unit level cost ni kos-kos adalah kos-kos yang terlibat secara unit. Contohnya satu unit produk. Seterusnya customer batch level cost. Batch level cost, batch itu sendiri menggambarkan kumpulan ataupun kelompok. Jadi kos-kos yang terlibat secara kelompok. Contohnya satu pelanggan membuat tempahan sebanyak 1,000 setiap tempahan. Jadi itu merupakan kos-kos yang terlibat secara satu tempahan. Seterusnya customer sustaining cost ialah kos-kos yang terlibat dalam untuk mengekalkan pelanggan tersebut untuk terus berurusan dengan perniagaan kita. Yang keempat ialah distribution channel cost adalah kos-kos yang terlibat dengan laluan. Contohnya daripada mungkin daripada pembekal terus kepada pelanggan ataupun pembekal kepada peruncit dan pelanggan. Akhir sekali lah sales sustaining cost ialah kos-kos yang berkaitan dengan pemasaran, pengurusan dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan analisis keberuntungan kos. Okey, dalam soalan ini, syarikat maju ni, dia menerima dua kumpulan pelanggan. Yang pertama ialah pelanggan dengan tempahan kerap tetapi kuantiti sedikit. Yang kedua ialah pelanggan dengan tempahan yang kurang kerap tetapi dengan kuantiti yang banyak. Kiranya sekali membuat tempahan tu dengan skala yang besar. Jadi soalan ini memerlukan kita untuk menganalisis yang mana satu kumpulan pelanggan yang lebih menguntungkan kepada syarikat. Jadi dalam soalan ini telah diberikan jenis-jenis kos yang terlibat dengan aktiviti perniagaan mereka. Okey, seterusnya kawan saya akan menerangkan cara pengiraan. Saya Nurul Syafiqah binti Amiruddin. Saya akan teruskan dengan bahagian pengiraan analisis keberuntungan pelanggan. Okey, yang jumlah kos ni kita dapat daripada soalan ni. Yang jumlah unit itu pun daripada soalan juga, tapi campur pelanggan dengan tempahan yang kerap dengan tak kerap, dengan tempahan yang kurang kerap. Seterusnya bahagi kita akan dapat kos untuk seunit. Seterusnya untuk dapat pemprosesan tempahan jualan, kita darabkan dengan saiz purata untuk setiap tempahan. Darab dengan seunit akan dapat ini. Dan seterusnya adalah penjadualan pengeluaran, penyediaan mesin, penyemakan kualiti. Ini merupakan penggerak kos untuk soalan ini. So kita akan darabkan dengan dia punya unit untuk dapatkan ini. So seterusnya analisis keberuntungan pelanggan adalah jualan ini adalah unit jualan darab dengan dia punya harga jualan. Harga jualannya ialah RM80. Seterusnya kos barang dijual adalah kos darab dengan unit jualan RM50 darab dengan RM100,000. Kos berkaitan pelanggan ini adalah yang kita kira tadi. Kita akan dapat untung bersih yang bernilai, yang ini kita dapat rugi iaitu RM2,25,000 dan ini kita dapat untung RM2,125,000. So daripada analisis keberuntungan pelanggan ni, kita dapat lihat kat sini pelanggan yang tempahan dia tempah dengan lebih kerap, dia akan merugikan. Seterusnya yang tempahan yang kurang kerap lebih menguntungkan syarikat. So cadangan penambahbaikan untuk syarikat ini adalah dengan meletakkan ataupun menghadkan kuantiti tempahan minimum dan akan mengenakan charge tambahan sekiranya sesetengah pelanggan tu ingin menempah kurang daripada had yang ditetapkan. Seterusnya memberi sedikit potongan harga bagi tempahan yang berskala besar. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengurusan rantaian pembekal. Pengurusan rantaian pembekal adalah proses mengenal pasti setiap individu yang terlibat bermula daripada bahan mentah sehingga ke produk akhir.
secara dasarnya rantaian pembekal merupakan proses keseluruhan, iaitu dari mana bagaimana bahan itu dikumpulkan, proses dikilang, pengangkutan dan seterusnya produk akhir itu sampai kepada pelanggan. Jika kita menghasilkan sebuah ataupun sesuatu produk, ia akan melibatkan perhubungan dengan pembekal dengan pelanggan. Tetapi dalam konteks ini kita akan terangkan bahagian hubungan dengan pembekal. Kita perlu mengurus rantaian pembekal ini untuk mengetahui pembekal mana yang boleh meminimumkan atau menjimatkan kos syarikat. Seperti yang disebutkan sebentar tadi, kita terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu integrasi menegak, integrasi mendata dan juga perkongsian strategi. Tidak kira apa pun kaedah yang kita gunakan, kita tetap perlu mengurus rantaian pembekal itu untuk memastikan atau untuk menjimatkan kos, selain dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran dan menjamin kualiti produk yang terbaik untuk kegunaan pelanggan. Justru, pengurusan rantaian pembekal perlu dititikberatkan untuk mengenal pasti proses atau bekalan yang boleh di-cut off ataupun yang boleh dibuang untuk menguruskan kos dan meningkatkan kecekapan, seterusnya mengurangkan risiko terhadap perniagaan. Rantaian pembekal juga digunakan untuk menentukan bahagian yang boleh diperbaiki. Tujuannya adalah untuk memastikan produk berada pada tempat dan waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan kos yang berlebihan ataupun berkurangan. Jika sesebuah syarikat mempunyai pembekal yang cekap, kita boleh menawarkan produk dengan lebih cepat kepada pelanggan. Pelanggan pula akan memilih syarikat yang boleh memenuhi keperluan mereka dengan lebih cepat. So, jadi dari situ kita boleh meningkatkan daya saing kita dengan syarikat-syarikat yang lain. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Objektif ini diterangkan secara umum sahaja. Yang pertama adalah memahami bidang rantaian pembekal yang berkaitan. Kenal pasti teknologi yang perlu digunakan bagi keberkesanan rantaian pembekal, sebab dalam rantaian pembekal tu, setiap pembekal tu diguna teknologi yang berbeza. Kita kena memahami teknologi yang digunakan. Seterusnya, memahami proses pembelian dan perolehan. Dan akhirnya kenal pasti penyimpanan, penyelenggaraan dan sistem pengendalian bagi logistik yang berbeza. Logistik yang berbeza ini bermaksud setiap rantaian tu macam kilang, logistik dia berbeza. Pengangkutan pula logistik dia berbeza. Macam tu lah. Dan seterusnya, ini ada 5 komponen pengurusan rantaian pembekal. Yang pertama, kita perlu merancang agar produk yang dikeluarkan itu memenuhi keperluan pelanggan. Seterusnya, sumber. Kita perlu menyenaraikan sumber-sumber ataupun pembekal-pembekal dan memilih pembekal yang boleh menawarkan harga yang lebih berpatutan. Seterusnya, pembuatan. Pembuatan ini adalah proses menukarkan bahan mentah tersebut kepada bahan akhir. Kita perlu mengenal pasti setiap jabatan yang terlibat dalam proses tersebut. Seterusnya, penghantaran adalah pemindahan produk daripada satu tempat ke suatu tempat. Misalnya, daripada gudang kepada peruncing dan seterusnya kepada pelanggan. Dan akhir sekali, pengembalian. Pengembalian bermaksud apabila produk itu bermasalah, pelanggan akan pulangkan kepada kita dan kita perlu mengenal pasti masalah produk tersebut berkemungkinan berlaku disebabkan oleh rantaian pembekal. Mungkin kualiti yang ditawarkan tidak memuaskan ataupun sebagainya. Seterusnya, ini adalah pengiraan bagi analisis pengakusan pembekal. Jalan kira bagi bahagian ini tidak dibincangkan dengan terperinci kerana seperti yang sedia tahu, kita telah pun belajar bahagian ini semester lepas. Ataupun kalau anda semua nak
nak tahu bagaimana pengiraan dia, boleh rujuk buku-buku yang ada. Di sini saya cuma ingin tegaskan, dengan menggunakan analisis pengurusan pembekal ni, kita akan dapat tahu pembekal mana yang boleh meminimumkan kos terhadap syarikat. Seterusnya daripada sini juga, pihak syarikat boleh membuat keputusan berkaitan dengan pengurusan rantaian pembekal. Dan akhir sekali adalah ilustrasi bagi pengurusan rantaian pembekal ataupun gambaran yang boleh kita lihat kat sini. Ia melibatkan keseluruhan proses daripada bahan mentah sehingga ke pengguna. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kajian lapangan yang kita orang buat. So industri yang kita pilih adalah loji padu makanan, iaitu yang terletak di FST. Dulu loji ini terletak di bangunan biologi pada tahun 1982 dan diorang start berpindah kepada bangunan FST sejak tahun 2012. Next. So, ini adalah contoh rantaian nilai yang kami perolehi daripada kajian yang kami lakukan, iaitu first kali dari segi bahan mentahnya. First kali loji padu makan ni, produk yang diorang hasilkan adalah coklat. So, bahan mentah yang digunakan adalah serbuk koko, coklat masakan dan pelbagai jam perisa. Yang kedua adalah dari segi pembekalnya, iaitu diorang membeli coklat koko yang diorang membeli koko daripada Lembaga Koko Malaysia. Yang kedua daripada Barrel Chocolate Malaysia, dan yang ketiga adalah daripada Yummy Bakery Sdn Bhd. Seterusnya pengilang, iaitu tempat coklat itu dibuat, iaitu di bangunan FST sendiri, di loji padu makanan. Dan yang pelanggan, orang-orang yang diorang target adalah daripada orang luar, syarikat luar, maupun pelajar daripada UKM itu sendiri. Okay, next. So, antara aktiviti utama yang mereka buat adalah, yang first kali adalah logistik masuk, iaitu pembelian dan penyimpanan bahan mentah seperti serbuk koko, coklat masakan dan jam pelbagai perisa. Yang kedua adalah operasi, iaitu pembuatan coklat itu sendiri, yang mana diorang akan first kali bahan mentah tu diorang akan kira dulu berat koko itu sendiri. Lepas tu diorang akan masukkan ke dalam satu mesin, di mana mesin itu akan mencairkan coklat itu sendiri sehingga coklat itu betul-betul cair dan pada suhu 45 darjah. Kemudian diorang akan masukkan coklat yang dah dicairkan itu ke dalam satu acuan yang berbagai bentuk. Lepas tu diorang akan menyejukkan coklat tersebut, dan sekiranya ada perisa tambahan yang mereka perlukan, so mereka kena keluarkan balik coklat itu dan masukkan perisa itu ke dalam coklat itu sendiri. Lepas tu sejukkan kembali selama 15 ataupun hingga 30 minit. Dan akhir sekali adalah aktiviti pembungkusan. Dari segi pembungkusannya pula, kalau diorang jual kepada orang luar, sekiranya orang luar itu hendak mahukan diskaun ataupun kurangan dari segi pembelian harga dia, so loji padu makanan sendiri panggil pihak daripada wakil luar itu sendiri datang untuk membungkus coklat-coklat tersebut supaya diorang dapat memberi diskaun kepada pelanggan tersebut. Yang ketiga adalah logistik keluar, iaitu produk yang telah siap dibungkus dan disimpan dalam tempat penyimpanan sebelum dihantar kepada pelanggan itu sendiri. Dari segi pemasaran dan jualan pula, mereka melakukan jualan ataupun pemasaran dari segi dengan post di
banner-banner ataupun orang cakap poster di Instagram ataupun Facebook itu sendiri. Namun keadaan pekerja yang kurang, so diorang tidak terlalu aktif dalam media sosial ini sendiri. Selepas itu adalah jualan, iaitu menyediakan servis pembungkusan bagi pesanan produk untuk dijadikan goodies, di mana mereka menjual coklat kepada orang luar dan untuk melakukan majlis seperti kahwin ke, kenduri ataupun lain-lain lagi. So dekat situ juga diorang dapat mengaut keuntungan dari jualan luar itu sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan rantaian nilai, iaitu berkaitan dengan aktiviti sokongan. Di dalam penerangan ini saya akan menerangkan berkaitan dengan perolehan, pembangunan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan. Dari segi perolehan, aktiviti sokongan dapat dilihat melalui pembelian serbuk coklat dan perisa tambahan, dan seterusnya dengan menyediakan mesin untuk mencairkan dan membekukan coklat. Bagi bahagian pembangunan, dapat dilihat aktiviti sokongan melalui membuat penambahbaikan produk dengan mencuba perisa baru seperti durian. Kadang-kadang mereka yang membuat coklat-coklat baru memberikan percubaan terlebih dahulu kepada staf-staf mereka ataupun kepada pelanggan-pelanggan yang datang dalam membeli produk mereka. Dan seterusnya adalah bahagian pengurusan sumber manusia, di mana mereka mempunyai pembantu yang berkemahiran dalam proses membuat coklat. Dan seterusnya di bahagian pengurusan, proses operasi utama iaitu pembuatan coklat diuruskan oleh Encik Wahadi. Dari segi penjagaan kualiti, proses uji rasa dijalankan oleh pegawai sains iaitu Encik Nasir. Namun percubaan bagi uji rasa produk baru juga turut diberikan kepada pelanggan yang datang. Secara kesimpulannya dapat dilihat dalam LPM ini mereka ada melaksanakan rantaian nilai dalam pemprosesan coklat mereka. Walau bagaimanapun nilai rantaian ini tidak dititik beratkan kerana pengeluaran produk adalah hanya secara kecil-kecilan. Dengan adanya nilai rantaian, pengeluaran produk dapat dilaksanakan dengan cepat dan cekap. Bagi cadangan kumpulan kami terhadap perniagaan ini, analisis rantaian nilai patut dilaksanakan agar dapat melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam perprosesan coklat dengan lebih jelas, dan seterusnya dapat mengurangkan kos pembuatan coklat. Dan keduanya adalah dengan mengamalkan hubungan yang baik dengan pihak luar adalah sangat digalakkan dalam mengekalkan perniagaan mereka dan meningkatkan tahap perniagaan mereka ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih.